Allahu Akbar. Okey, ayat penyata nama pengarang dalam kurungan tahun, tanda kutipan pembuka dan penutup kata. Ayat yang dikutip penggunaan elipsis sama ada 3 ataupun 4 titik elipsis dan ayat dikutip tidak melebihi 40 patah perkataan. Sekiranya bukan bahasa tulisan hendaklah di-italic. Okey, maksudnya kalau awak tulis dalam bahasa Melayu dan ayat yang dikutipnya dalam bahasa Inggeris, pastikan kutipan tersebut di-italickan. Okey, kalau awak menulis dalam bahasa Inggeris dan awak kutip daripada buku bahasa Melayu, okey, sebab kita tak boleh ubah kan, sebab kita kutip dan kita guna pembuka dan penutup kata, kita nak salin semuanya, jadi harus di-italickan sebab dalam bahasa Melayu, sebab tesis kita dalam bahasa Inggeris, sebab dia bukan bahasa tulisan. Okey, yang ni awak faham? Bukan bahasa tulisan, faham? Faham? Angkat tangan sikit, rasa cakap sorang-sorang ni. Okey, faham. Tidur ke, ngantuk ke? Baik, contoh faham Ya Allah, ya Tuhanku, alhamdulillah. Okey, baik, contoh kutipan yang ketiga, eee, oh kelas ni semua Islam kalau tak silap saya, kelas ni semua Islam kelas lagi satu yang ada, bukan Islam. Okey, contoh kutipan yang ketiga budaya berasal daripada perkataan budi dan daya. Abdul Rahman Salleh 2000 memperincikan maksud budaya atau budi dan daya seperti berikut. Manusia bla 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 bla, titik halaman 31. Okey, awak tengok dia ada sedikit perbezaan untuk contoh kutipan yang ketiga. Apakah perbezaan dia? Awak nampak tak perbezaan yang paling ketara? Nampak tak? Perbezaan yang paling ketara. Allahu Akbar. Spacing? Which part is spacing? Spacing? Adakah ini maksud spacing anda? Apa yang awak nampak secara jelas Tak ada pembuka dan penutup kata. Tak ada pembuka penutup kata. Okey, tiada pembuka dan penutup kata. Fatin pun cakap yang sama. Selain itu yang mungkin lebih 40 patah perkataan. Okey, yang ni betul Afiq lebih 40 patah perkataan. Okey, tak, sekarang ni kita tak kira 40 patah perkataan. Contohnya kita tengok sekali imbas saja apa yang paling jelas kita nampak. Memang betul lah memang betul kata Afiq lebih 40 patah perkataan ni. Okey. Tetapi yang paling jelas kita tengok sekelip mata saja kita dah nampak dah berbeza dengan kutipan yang pertama dengan kutipan yang kedua tadi. Okey. Pernyataan ada gap di depan, ada gap di depan siapa ni yang cakap ni ada gap di depan? Pernyataan masuk budaya dan budi itu dijarakkan. Pernyataan masuk budaya. Okey. Ada gap di depan dan juga pernyataan budaya itu ada dijarakkan. Dekat sini Alah, kenapa ni? Dekat sini kalau awak tengok dia ada dalam satu kawasan yang berbeza Dia tak sambung dekat sini. Okey, dia tak sambung dekat sini. Okey, ini adalah contoh cara tulis kutipan yang ketiga. Okey. Dia tulis dalam satu blok yang berbeza, bukan dalam perenggan yang sama dekat atas kemudian dia masuk ke dalam sedikit kemudian berada dalam baris yang sama kemudian dia melebihi 40 patah perkataan kemudian dia noktah dahulu dekat sini kemudian baru dia tulis halaman.
Okey, kalau awak tengok kutipan yang pertama dan kedua tadi, noktahnya selepas tulis Allahu Akbar, selepas tulis halaman. Okey, baik kita tengok huraiannya. Lupakan diri. Ayat penyataan dalam pengarang tahun pernyataan seperti berikut. Ayat yang dikutip ayat tersebut mestilah melebihi 40 patah perkataan sama ada ayat lengkap atau menggunakan kaedah elipsis yang titik-titik itu. Ayat tersebut hendaklah ditulis dalam bentuk blok sekiranya bukan bahasa tulisan hendaklah diitalikan. Tanda titik diletak selepas ayat kutipan sebelum merekod halaman. Okey? Sebelum tulis halaman dah letak notah. Okey, baik. Yang ni jelas nampak perbezaan yang sangat ketara. Kalau melebihi 40 patah perkataan, pastikannya ia berada dalam blok yang berbeza. Okey, ini yang kita panggilkan sebagai blok. Okey, blok yang berbeza. Okey, faham? Jelas setakat ni? Kutipan pertama, kutipan kedua, kutipan ketiga. Jelas? Faham? Lupakan dia. Faham, sir. Faham Baik, squad elit kita pergi kepada rujukan teks. Mengambil idea penulis lain dan dimasukkan ke dalam tulisan, mengambil idea bermaksud penulis dalam melakukan beberapa pengubahsuaian seperti pemilihan perkataan dan struktur ayat. Penulis tidak sama sekali mengubah maksud asal dan fakta yang telah sedia ada. Penulisan rujukan teks tidak memasukkan tanda kutipan dan halaman dalam teks. Okey, baik. Okey, ini cara yang seterusnya yang selalu kita lakukan. Okey. Tak ada pembuka dan juga penutup kata. Kalau ada pembuka dan penutup kata macam tadi, contoh kutipan pertama dan kutipan kedua, dia tidak mengubah sebarang ayat, sebarang perkataan, tak menggugurkan, tak menambah sebarang perkataan langsung. Sebab itu adalah pembuka dan penutup kata. Okey, maksudnya dia copy betul-betul lah ayat dia. Okey, tetapi apabila kita tak nak guna pembuka dan penutup kata, kita tak boleh nak copy 100%. Okey, maksudnya kita kena mengubah ayat tersebut. Okey. Jadi bagaimana kita nak ubahnya? Ubahlah, carilah perkataan seerti dan sebagainya ataupun kita buat lagi satu ayat ayat yang berbeza tetapi masih lagi mendukung maksud yang sama dengan apa yang kita nak sampaikan itu. Apa yang disampaikan oleh buku yang kita rujuk itu. Okey. Ideanya masih idea yang sama, makna yang sama tetapi dalam ayat yang berbeza. Itu yang kita boleh buat, lakukan parafrasa itu Parafrasa. Pernah dengar parafrasa? Dukakan dia. Maksudnya kita mengubah ayat tersebut tetapi kita tidak mengubah makna ayat tersebut. Okey? Dan kita tidak menggunakan pembuka dan penutup kata. Pembuka dan penutup kata untuk ayat yang 100% kita copy daripada ayat orang yang dirujuk itu. Okey? Baik, yang ni faham? Dah pukul berapa dah ni? 12 dah. Okey, contoh rujukan teks ni. Azan Seruji 2005 memperincikan maksud ketelanjangan prinsip sebagai seorang yang mengandaikan maruahnya demi kepentingan peribadi. Hal ini sangat berkaitan dengan nilai yang dipegang oleh seseorang hasil didikannya sejak dari kanak-kanak lagi. Okey, ini apabila kita merujuk Azlan Seruji, dalam buku dia tak akan tulis sebiji macam ni. Okey, sebab kita dah ubah dah ayat dia. Okey, tetapi masih lagi membawa maksud yang sama. Okey, dalam buku Azlan Seruji tu dia bercakap tentang ketelanjangan prinsip. Okey, kita pun baca dengan kita rasa menarik dan sesuai untuk dimasukkan dalam FYP kita, dalam kajian kita, dalam analisis kita, dalam dalam assignment kita, dalam thesis, FYP, assignment dan sebagainya. Okey. Jadi kita pun berminat untuk ambil tetapi kita tak berminat untuk copy 100% ayat dia jadi kita kena ubah ayat dia. Okey, tetapi masih lagi membawa maksud yang sama. Okey. Teori penulisan rujukan teks awak kena baca kemudian awak kena faham. Kemudian awak ulaslah dengan ayat awak yang sendiri, ayat sendiri. Okey. Idea yang sama tetapi masih lagi menggunakan ayat sendiri. Sekejap Saha tanya apa? Lupakan dia. Ketelanjangan prinsip tu. Berdasarkan buku ni lah, berdasarkan buku Azlan Seruji ni lah, sepatutnya kita kena tanya Azlan Seruji tu. Okey.
Tetapi kat sini kita dah apa, dah bagi pentafsiran yang baru sebagai seorang yang mengandaikan maruahnya demi kepentingan peribadi. Okey, hal ini sangat berkaitan dengan nilai yang dipegang oleh seseorang hasil didikannya sejak dari kanak-kanak lagi. Okey, maksudnya apa? Maksudnya prinsip. Um, Maksudnya kita ambil maksud yang mudah dari segi bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu itu adalah suatu elemen jati diri. Okey, elemen jati diri. Okey, jadi apabila kita mengabaikan bahasa Melayu, kita lebih suka bercakap bahasa Inggeris, kita tak suka bercakap bahasa Melayu, kita rasa kolot ataupun ketinggalan zaman bercakap bahasa Melayu dan sebagainya. Okey, dengan kawan-kawan dengan ahli keluarga yang bercakap bahasa Melayu, kita masih lagi nak bercakap tentang bahasa Inggeris. Okey, kita seorang je cakap bahasa Inggeris dalam kelas kita. Yang lain cakap bahasa Melayu, kita seorang je nak cakap bahasa Inggeris sedangkan kita orang Melayu. Okey, dekat situ kita nampaklah prinsip ketelanjangan prinsip tu sebab kita mengabaikan, mengandaikan jati diri kita. Okey, itu pun boleh disifatkan sebagai ketelanjangan prinsip. Okey, telanjang kita bogelkan bahasa kita. Bahasa itu adalah budaya ataupun pakaian kita bahasa budaya itu adalah pakaian kita. Okey? Kita tengok balik hal ini dia sangat berkaitan dengan nilai yang dipegang oleh seseorang hasil didikannya sejak dari kanak-kanak lagi. Okey, faham Saha? Lupakan dia. Maksudnya dia meninggalkan bahasa Melayu lah Sir. Betul bahasa Melayu tu kan jati diri kita seolah-olah satu prinsip yang harus kita pegang tetapi kita mengabaikannya. Okey? Seolah kita mengabaikannya. Lupakan dia. Dalam teks tempat mau record tempat merekod kita ada dua kan satu dalam teks penulisan, lagi satu dekat bahagian senarai rujukan dekat belakang sekali yang selalu awak tulis tu. Okey, yang APA tak apa-apa tu dekat senarai rujukan tu. Okey. Baik nanti dah dapat slide ni boleh buat jadikan rujukanlah bagaimana nak tulis APA-nya dengan betul Baik dalam teks penulisan penulis hendaklah merekod dokumen yang digunakan sama ada menggunakan rujukan primer ataupun rujukan sekunder dalam teks penulisan. Rekod dokumen tersebut boleh menggunakan kaedah kutipan sama ada pertama, kedua ataupun yang ketiga dan kaedah rujukan teks Kaedah rujukan teks ni yang kita guna ayat sendiri tetapi masih lagi menyampaikan maksud yang sama oleh penulis buku ataupun artikel jurnal dan sebagainya. Penulis hendaklah mempelbagaikan gaya merekod dokumen tidak hanya tertumpu pada sesetengah gaya sahaja. Okey, kita dah belajar ni ada contoh kutipan yang pertama, kedua, ketiga kemudian ada kaedah rujukan teks Cuba pelbagaikan dalam assignment awak, dalam FYP awak Takkan buat macam tu je, merujuk ini, merujuk ini sampai habis merujuk. Okey, cuba ubah sikit kaedahnya cara penulisannya tidaklah sekadar merujuk saja recording sekian dan sebagainya. Cuba ubah ayat tu. Okey, cuba cara menulis kaedah kutipan dan cuba ubah cara menulis untuk menyampaikan rujukan tersebut. Okey, tidak sekadar merujuk sekian-sekian. Awak boleh juga tulis Azlan 2020 mencadangkan bersetuju sekian-sekian ataupun apa lagi. Azlan 2020 menyatakan. Okey, Azlan 2020 berpendapat Azlan 2020 mengklasifikasikan mengklasifikasikan sekian-sekian sebagai apa sekian-sekian cantik sikit ayat tu sedap orang nak baca dan sebagainya. Okey. Lupakan dia. Nah, dalam senarai rujukan setiap dokumen yang direkod dalam teks penulisan mestilah direkod dalam senarai rujukan. Begitulah sebaliknya. Dokumen yang ada dalam teks penulisan tetapi tidak ada dalam senarai rujukan dianggap plagiat. Dokumen yang ada dalam senarai rujukan tetapi tidak ada dalam teks penulisan dianggap sebagai rujukan palsu. Okey, yang ni selalu student buat. Yang selalu student buat
kita tengok dalam teks dia, dalam assignment dia, dia ada catatkan, ada 10 nama contohlah, kita kira, okey. Pensyarah ni kira, ada Ahmad 2020, ada Azlan 2021, ada Maimunah 1999, ada siapa? Zakaria, 2022, baru lagi ni Zakaria ni. Dan juga ada apa? Etun, ada Etun, 2016, ada lima nama. Sekali kita tengok dekat senarai rujukan, ada 2 ketui nama je. Nama Etun tak ada. Dalam teks, dalam assignment ni ada Etun, 2016. Sekali dekat senarai rujukan ada 2 nama sahaja. Etunnya tak ada. Etun pergi mana tak tahu. Itu akan dianggap sebagai rujukan plagiat. Okey? Tidak ada dalam senarai rujukan. Dokumen yang ada dalam teks tulisan tetapi tidak ada dalam senarai rujukan. Okey, dianggap plagiat. Sebab apa dianggap plagiat? Sebab awak tulis rujukan hanya ada 2, tetapi dalamnya ada sampai 5 nama. Okey. Jadi dianggap awak copy daripada mana, lepas tu awak masuk dalam assignment awak. Okey. Begitu juga dengan dokumen yang ada dalam dekat senarai rujukan berlambat-lambat, tetapi dalam teks tulisan tak ada. Okey, yang ni pun selalu pelajar buat. Okey. Mungkin dia nak nampakkan assignment dia, ataupun FYP awak, FYP dia tu nampak gempak, senarai rujukan bermuka-muka surat. Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 muka surat. Okey. Tetapi dalam teks tulisan dia, dalam thesis dia, dalam assignment dia, tak sampai pun 5 muka surat. Ada berapa nama saja? Ada 5 saja nama. Mustahil lah akan ada sampai senarai rujukan 15 muka surat. Okey, itu akan dianggap sebagai rujukan palsu. Okey. Baik, yang ni faham? Sepatutnya kena sinkro lah. Kalau dalam teks tulisan ada 10 nama yang awak rujuk, pastikan dalam senarai rujukan ada 10 nama juga. Kena sama, kena selari. Okey. Baik, yang ni faham? Faham, sir. Okay, very good. Kaedah menulis senarai rujukan, ini depends lah, depends kepada jenis bahan rujukan. Kalau buku dia bagaimana, kalau artikel jurnalnya bagaimana, artikel majalahnya bagaimana, surat khabar bagaimana, depends, bergantung kepada jenis bahan yang kita gunakan. Lupakan dia. Panduan ringkas penyediaan senarai rujukan. Okey, yang ni yang belakang sekali tu yang awak selalu buat. Okey, mulakan dengan halaman baru, jangan kedekut sangat. Okey, contohnya bahagian kesimpulan kan, sejoet ada dekat atas tu. Jadi dekat bawah tu ada banyak ruang kosong. Jadi awak tulis pun rujukan dekat bawah tu. Tak boleh. Okey, biar kosong. Dah kosong nak buat macam mana, sebab dalam formatnya rujukan tu kena dekat halaman baru. Okey. Jadi kena buka halaman baru, tulis perkataan rujukan dekat bahagian tengah dan italickan, boldkan. Okey, warna hitam, boldkan. Okey, dekat atas bahagian tengah, bukan bahagian kiri, bukan bahagian kanan, tetapi bahagian tengah atas halaman tersebut. Okey, langkau 1 atau 2 baris antara kemasukan, jangan nomborkan senarai rujukan. Yang ni pun selalu juga student buat. Okey, nombor 1 buku sekian-sekian, nombor 2 jurnal sekian-sekian. Tak perlu, jangan nomborkan. Okey. Baris kedua setiap kemasukan indeks atau anjak 5 atau 7 ruang ke dalam. Tajuk buku nama jurnal di-italickan. Okey. Allah Akbar. Contoh penulisan senarai rujukan. Okey. Lari ke ni? Baik, kita tengok okey. Contoh menulis rujukan buku seorang pengarang. Okey. Bagaimana nama penulis dahulu, kemudian tahun, kemudian judul buku, judul buku harus di-italickan, kemudian tempit pada tempat penerbitan, kemudian penerbit. Tempat penerbit ni lah basic book ni di mana. Okey, baik.
Ini adalah nama orang barat. Okey, nama orang barat, nama family names dia kena dekat depan. Okey. Lepas tu barulah nama dia, S ni nama dia, kemudian titik, kemudian dalam kurungan tahun, kemudian judul buku. Okey. Awak tengok judul buku, judul buku harus disendengkan, di-italickan. Okey, kemudian yang awak harus tengok, tengok ni, experience ini adalah huruf kecil. Okey. L ini living ini, L ni huruf kecil. Okey. City. C ini adalah huruf kecil. Kita selalu tulis huruf besar. Okey, salah. Dalam APA, kena tulis huruf kecil. Kecuali kata nama khas dan juga kata pangkal. Okey, kalau kata pangkal kena huruf besar lah. Okey. Selepas itu yang lainnya adalah huruf kecil. Kecuali ianya merupakan kata khas. Okey, kalau E ni adalah kata nama khas, E ni harus huruf besar. Okey, yang ni faham? Kita selalu tersilap. E ni kita akan tulis huruf besar. L ini akan tulis huruf besar juga. Sebenarnya huruf kecil. Yang ni faham? Faham, sir. Okey. Baik. Fadilah Abdul Rahman 2005 Penyelidikan Kualitatif Kuala Lumpur Titik Tindih Dewan Bahasa dan Pustaka. Mouse saya ni lah tak nak beri kerjasama Mouse saya tak nak beri kerjasama. Delete pula dah. Orang tak mau delete, orang nak jarak je. Okey. Penyelidikan kualitatif adalah judul buku. Tengok P saja huruf besar. K ini adalah huruf kecil. Kuala Lumpur tempat penerbit. Titik 2 bertindih Dewan Bahasa dan Pustaka Penerbit Nokta. Jangan lupa titik dekat sini. Okey. Fadilah Abdul Rahman. Kadang-kadang dekat buku tu ada benti dan sebagainya. Salah benti bin kena buang. Okey. Terus tulis nama dia dengan nama ayah dia sahaja. Okey. Kalau ada haji kat depan ni macam mana? Kalau bin dan benti kena buang, haji dan hajah ataupun doktor ke macam mana? Kita nak tulis ke nak buang? Buang. Siapa ni? Siapa cakap buang ni? Zarifah ke? Oh, kena letak sir? Ha, Zarifah ke yang cakap? Ya. Ya, kenapa kena buang? Sebab memang kalau tengok format dia kena buang. Tengok format kat mana? Yang APA tu yang kertas banyak-banyak tu. Bagusnya mesti Tera APA ni. Tak. Anis Pro sir. Oh, Anis Pro. Anis Pro. Okey, Anis Pro. Akmal tak Pro? Akmal Pro juga. Dua-dua tu Pro lah. Oh, dua-dua Pro. Okey, dua-dua Pro. Balkis tak Pro ke? Zarifah tak Pro? Saya biasa sir. Saya. Kalau haji, kalau doktor bagaimana? Haji, hajah, doktor. Kadang-kadang ada apa pangkat lah dekat depan tu. Datuk. Bagaimana? Akmal bagaimana kalau Dr. Fadilah Abdul Rahman? Dalam senarai rujukan kita nak tulis doktor ataupun tidak? Akmal ada ke tak ada ni? Lupakan dia. Ya Rabbi ya Tuhanku. Dr. Fadilah Abdul Rahman. Doktor tu kita nak masukkan sekali ataupun nak gugurkan? Hafiz, kita nak gugurkan ke? Hafiz ada ke ni? Hafiz ada? Hafiz ada ke ada? Okey, ada. Macam mana Hafiz? Kita nak Macam mana?
Kita nak kekalkan ke ataupun kita nak gugurkan? Contoh awak beli buku ataupun awak baca buku, awak nak jadikan sebagai rujukan thesis assignment awak. Dekat buku itu nama penulisnya adalah Dr. Fadilah Abdul Rahman. Jadi dekat senarai rujukan kita nak tulis tak doktor tu? Tulis je. Tulis ya ke? Ya. Selalu buat macam tu ke? Masa saya tengok biasa kalau penulis tu kalau doktor ada tulis doktor kot. Okey, ada kod kat belakang tu dekat buku dia memang ada doktor dekat senarai rujukan tu. Tak pasti je. Tidak pasti. Okey, tidak pasti. Okey, sebenarnya kita kena gugurkan. Okey, apa jua pangkat yang ada, haji ke, hajah ke, datuk ke, doktor ke, kita kena gugurkan. Okey? Jadi macam orang biasa juga dekat senarai rujukan. Okey? Okey, yang ni jelas, faham? Termasuk bin dan binti kena gugurkan. Okey? Lupakan dia. Sekalikan gugurkan. Gugurkan. Okey, jelas? Tadi Zarifah dah cakap tu betul lah gugurkan. Sebenarnya gugurkan. Okey, apa saja pangkat yang diperolehi, gugurkan aja. Siapa ni? Orang dah cakap dah baru dia cakap. Siapa ni? Afiq, orang dah cakap baru dia cakap. Gugurkan aja. Kita gugurkan. Okey, kita manusia biasa sama saja di pentas dunia. Cewah. Okey. Dan bila awak gugurkan, awak tak kelirulah lagi awak nak susun nama dia kan? Aku nak susun objek nama ni ikut mana? Nama dia Fadilah Abdul Rahman ke aku nak ikut doktor ni? Okey. Kalau awak tak gugurkan ada doktor tu, dia akan jadi macam awak pun akan keliru lah secara tidak langsung kan? Nak ikut objek ni susun ni. Tapi nama dia Fadilah. Tapi dia ada doktor. Nak ikut D ke nak ikut F? Nak ikut D ke nak ikut F? Okey. Jadi sebenarnya kena gugurkan segala pangkat yang dimiliki. Termasuk bin dan juga binti, haji, hajah, doktor, datuk dan sebagainya, datin dan sebagainya. Maaf toilet sikit perut. Okey, kesian Banyakkan bersabar. Banyakkan bersabar. Banyakkan bersabar. Okey, baik. Yang tu jelas, faham? Tak apa nanti rujuk dia ada awak boleh cari secara online saja APA ni. Okey. Dia dah banyak edisi dah banyak edition. Edisi ke-7 ke sekarang ni, 7 ke 8, 7 rasanya. Okey. Walaupun dah edisi ke-7 tetapi tak banyaklah perubahan tak banyaklah perubahan. Okey. Okey, ini adalah buku lebih dari seorang pengarang macam sama kalau dari segi nama itu kalau ada apa pangkat gugurkan. Okey, bin dan binti pun gugurkan cuma kita ada tanda dan. Okey, ada tanda dan ni lah simbol dan ini. Okey. Awak tengok judul dia judul dia sukan dan rekreasi. Okey, R itu adalah huruf kecil. Selepas rekreasi dia ada tanda 2 titik bertindih. Okey. Selepas 2 titik bertindih ni dia kena huruf besar balik. Okey, awak tengok panduan. Panduan ni P ni huruf besar balik. Okey. Untuk pelajar. Okey, kemudian titik. P ni huruf kecil semula. Okey. Arts of environment. Okey, E tu huruf kecil, art saja huruf besar, A saja huruf besar. Okey. Ya Allah, ya Tuhanku. 12.27 dah. Okey, ni buku edisi baru pula. Okey. Menulisnya sama juga macam buku. Okey, cuma dia ada edisi. Okey. Ini bergantunglah kepada buku tersebut Kadang-kadang memang dia akan tulis edisi. Edisi pertama, edisi kedua, edisi ketiga dan sebagainya. Okey, jadi kita masukkan saja edisi ke berapa selepas judul buku. Okey. Yang lain tulis dia masih lagi sama. Okey, cara tulis nama penulis, lepas nama penulis titik, kemudian dalam kurungan tahun, tutup kurungan titik, jangan lupa. Kadang-kadang terlupa titik. Okey, jangan lupa titik. Kemudian judul buku, judul buku macam biasa, hanya pangkal ayat, pangkal perkataan judul buku saja huruf besar, yang lain huruf kecil, kecuali kata nama khas. Okey, philosophy of language. Language adalah kata nama am. Jadi L huruf
kecil. Tetapi tiba-tiba dekat sini, philosophy of Malay language. Okey. Allahu Akbar. Okey, Malay itu adalah kata nama khas. Okey, Malay itu ada kata nama khas. Jadi dia kena huruf besar M itu. Okey, tetapi language ini adalah kata nama am. Dia jadi huruf kecil. Okey, faham? Maksudnya nak apa tu, judul buku kena huruf kecil. Kecuali huruf yang pertama, kemudian kata nama khas. Okey, yang lain semuanya huruf kecil. Okey. Okey, ni ada maklumat tambahan pula edisi tadi ada edisi saja ni ada bilangan pula. Okey, dia ada tambahan ada bilangan pula. Okey, mungkin edisi yang ketiga third edition ni ada banyak ada banyak buku, ada banyak jilid dan sebagainya. Okey, sebab itu ada bilangan. Okey, jadi tulisnya pun macam biasa, macam buku juga tak berbezalah pun cuma kita kena tambah edisi dekat selepas judul dan juga bilangan keberapa selepas edisi. Okey, nama penulis, tahun penulis, titik jangan lupa. Kemudian judul buku, kemudian koma. Okey, selepas koma edisi keberapa. Lepas tu yang ni titik. Sebab apa titik? Sebab edition ni dia tulis ringkas, dia tak tulis penuh. Okey, kemudian barulah bilangan keberapa dalam kurungan, kemudian barulah titik. Okey, kemudian tempat penerbit, kemudian syarikat, nama syarikat penerbit. Okey. Ni pun masih lagi tentang maklumat tambahan. Okey. Dalam buku lah ni. Azhar Abu Bakar 2003 Taksiran dan Percukaian. Lihat selepas titik 2 bertindih, amalan ini huruf besar A-nya. Okey, amalan di Malaysia. Okey. Kemudian ada penyunting, Narimah Atan penyunting. Okey, maksudnya selepas judul adalah ruang untuk maklumat tambahan. Okey, edisi ke berapa ke ataupun yang ni editor ataupun penyunting. Okey, faham? Okey, cuma dekat sini berbeza sedikit. Okey, dekat sini berbeza sebab apa? Sebab dia tak ada nama penulis tetapi dekat buku itu ada nama editor. Okey, jadi kita terus tulis nama editor tersebut. Okey, Khairul Faisal editor dalam kurungan titik. Okey, 2004 titik isu-isu semasa berkaitan Biro Bantuan Guaman tempat penerbit dan juga nama penerbit. Okey, tulis buku macam biasa. Okey, cuma buku ini tak ada nama penulis tetapi dia ada nama editor. Okey, ataupun buku ini terdapat ramai penulis dekat dalam dia. Ada banyak kertas kerja dalam buku tersebut. Jadi dekat kulit buku itu ditulis nama editor sahaja. Okey, kalau awak biasa nampak buku dia tulis editor sekian-sekian Salmiah Hassan contohnya editor. Dia akan tulis pangkat dekat atas tu editor. Okey. Jadi sebenarnya buku itu bukan ditulis oleh Salmiah seorang sahaja tetapi ditulis oleh ramai penulis. Okey. Tetapi mereka letak nama editor saja dekat buku tersebut. Okey, dekat kulit buku tersebut. Okey. Melupakan jiwa. Okey, yang ni pun sama juga ada maklumat tambahan selepas judul buku. Okey. Hazamaratul Damrah Syariat siapakah jawatannya? Penterjemah. Okey. Selalunya macam mana kita tahu dia editor ke, penterjemah ke, penyunting ke? Selalunya dekat buku tu dia dah tulis dah nama orang tu, jawatan dia apa dekat kulit tu. Editor ke, penyunting ke, penterjemah ke, dia dah tulis dah. Okey. Jadi kita tak perlu nak gaduh-gaduh. Dia ni siapa? Penterjemah ke, penyunting ke, editor ke macam penyunting dengan editor tu kerjanya lebih kurang sama. Okey, jawatannya lebih kurang sama.
Okey, jadi kita bergantung kepada kulit buku tersebut. Tengok, dia tulis penyunting ke dia tulis editor. Okey, kita bergantung kepada itu saja. Okey. Dekat sini ada karya asal diterbitkan pada tahun 2004 sebab karya asal ni adalah karya yang diterjemah lah. Okey. Yang ni nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Kadang-kadang kita tak tahu pun sebab kita rujuk karya terjemahan semata-mata. Okey, jadi kita tak tahu karya asal tu tahun bila dan sebagainya. Tetapi kalau kita tahu, kita boleh masukkan sekali. Tetapi selepas tempat penerbit, nama penerbit ditulis. Okey. Baik, seterusnya artikel dari buku yang diedit. Okey, ini daripada artikel daripada sebuah buku. Okey, macam buku tadi kan ada editor. Okey, dalam buku tersebut ada ramai penulis. Okey, ini contoh nak menulisnya. Kita nak rujuk satu artikel saja yang terdapat dalam buku tersebut. Okey, kita bukan nak rujuk buku itu secara keseluruhannya. Kita nak rujuk satu artikel saja yang terdapat dalam buku tersebut. Okey, jadi kita tulis nama penulis, kemudian tahun dalam kurungan titik. Okey, kemudian judul. Judul artikel tersebut bukan judul buku. Judul artikel tersebut. Okey. Kemudian dalam siapa editornya, dalam sekian-sekian. Kalau dalam bahasa Melayu kita tulis dalam. Okey. Kalau bahasa Inggeris dalam sekian-sekian. Okey, ini adalah nama editor yang tercatat dalam buku dekat kulit hadapan buku tersebut. Sebab itulah dia tulis dalam. Dalam buku yang ditulis sekian-sekian. Okey, EDS editor. Sebab apa ES? Sebab ada ramai editor kat situ, ada 2 orang. Okey. Kemudian koma studies in the way of word. Okey, ini adalah judul buku tersebut. Okey. Jadi judul buku kena disendingkan, di-italickan. Edisi keempat, muka surat berapa dalam kurungan PP tu pages lah. PP muka surat 2001 hingga 2029. Okey. Kemudian tempat terbit di Chicago, Chicago. Kemudian titik 2 bertindih, Chicago University Press. Itu adalah nama penerbit. Okey, macam biasa macam buku juga. Okey, cuma dekat sini berbezanya kita kena tambah siapa editor buku tersebut, nama buku tersebut. Okey, kemudian ini adalah nama artikel Ini adalah nama artikel situations and attitude. Ini adalah nama artikel, ini adalah nama buku. Okey. Ini bukunya edisi keberapa, muka surat keberapa artikel tersebut. Okey, yang ni faham, jelas, nampak? Okey, baik, kita masih ada masa lagi. Baik, jurnal, artikel jurnal, kita ada jilid, jilid keberapa jurnal tersebut. Okey, jadi jilid 11 itu kena di-italickan sekali dengan nama jurnal. Okey, tetapi 2 ini adalah bilangan, 2 ini tak perlu di-italickan, tegak macam biasa saja. Okey, contohnya jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020, tahun 2022. Okey, jadi dalam tahun 2020 ni jurnal ini diterbitkan sebanyak 2 kali. Okey, jadi ada bilangan pertama, ada bilangan yang kedua. Okey, sebab itulah ada bilangan. Bilangan pertama terbit pada bulan Januari contohnya, jurnal tersebut. Jadi bilangan kedua terbit pada bulan Jun, pada tahun 2022. Okey. Jadi 11 ini mewakili jilid. Okey. Semua keluaran pada tahun 2020 ni akan dijilidkan sebagai 11, keluaran jilid yang ke-11, tahun ke-11. Okey. 2 ini adalah bilangan keberapa. Okey, ada bilangan pertama, ada bilangan kedua. Okey, jadi untuk jurnal yang harus di-italickan adalah nama jurnal dan juga jilid. Okey, tetapi bilangan tak perlu di-italickan. Bilangan ini harus tegak macam biasa. Kemudian tutup kurung koma, kemudian muka surat keberapa. Okey, kemudian barulah titik. Okey, yang ni faham tak? Yang ni faham tak?
Lupakan dia. Okey, faham. Encyclopedia ni dia macam buku tetapi dia lain sedikit. Okey. Dia macam, buku tapi lain sikit. Dia macam, yang buku ada editor tadi. Okey, sebab dalam encyclopedia tu dalam tu ada macam-macam banyak tajuk. Okey. Ini adalah tajuk yang kita rujuk, okey. Dan maksudnya dalam lah, dalam encyclopedia yang berjudul, ini adalah judul encyclopedia tersebut, 5 ini adalah jilid. Encyclopedia ni kan dia banyak jilid juga. Okey. Ini adalah muka surat. Okey. Penerbit, nama penerbit dan sebagainya. Tempat terbit, nama penerbit. Macam buku juga. Tetapi berbeza sikit, dia macam buku yang ada editor tadi tu. Okey, kamus, kamus ada 2 cara, kita kalau kamus itu ada editor, kita terus saja tulis Nuristah Bahrum editor sekian-sekian, macam buku yang ada editor tadi. Okey. Tetapi boleh juga kita tulis terus Kamus Dewan edisi ke-5, tak ada nama penulis, tahun Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Sebab apa? Sebab dekat kulit buku tu tak ada nama penulis pun. Sebab kamus ini dilakukan, disiapkan, direkayasakan, dihasilkan, dibentuk dan sebagainya oleh ramai sarjana, ramai orang dan sebagainya. Okey. Orang pada sini, orang pada U sini, orang pada U itu, ini dan sebagainya. Okey. Jadi ada ramai nama penulis. Okey. Dan selalunya tidak dicatatkan kepada dalam bahagian muka hadapan. Okey. Jadi kita boleh terus tulis nama kamus tersebut. Okey. Ya Allah ya Tuhanku. Kenapa macam berat je ni? Okey, surat khabar, awak tengok surat khabar, bagaimana kita nulis surat khabarnya. Hari tu saya tanya the Toastmaster. Okey. Kalau kita tengok dekat sini dia hampir dengan majalah, tetapi dekat sini kita boleh nampak clue dia, dari segi tarikh dia. Okey, 29 Mei, 8 Jun dan sebagainya. Sebab surat khabar keluar setiap hari kan. Okey, jadi perlu tulis tarikh yang penuh. Berbanding majalah, yang diterbitkan secara bulanan, kita hanya menulis bulan saja. Okey, pergeseran MCA, tanggungjawab siapa? Sinchu Jetpoh. Itu adalah nama muka surat pula dah. Nama surat khabarnya, jadi dekat sini, nama surat khabarnya harus di-italickan. Okey, kemudian koma, kemudian muka surat. Okey. Revati Sundram, nama penulis, titik 2006 Jun 8. Okey. Seni untuk rakyat, adalah judul artikel tersebut. Berita harian Selatan, muka surat 12 hingga 14. Titik. Okey. Kemudian kita pergi pula pada majalah, nama penulis, kemudian dalam kurungan tahun dan juga bulan. Okey. Berbeza dengan surat khabar tadi, dia akan letak tarikh, spesifik. Okey, mempromosikan pantun merisi animasi Upin dan Ipin. Ini adalah judul majalah artikel tersebut. Okey. Dewan Bahasa. Okey. Ini adalah nama majalahnya. Okey, tadi surat khabar di-italickan, jadi majalah, nama majalah di-italickan. Kemudian buka surat berapa, kemudian titik. Okey, lebih kurang sama juga dengan surat khabar tadi. Terbitan berkala buletin, lebih kurang sama juga, harus di-italickan adalah nama buletin, kemudian buletin ni mungkin ada jilid. Okey, jadi masukkan jilid, jilid tu harus di-italickan, okey. Bilangan tak perlu, okey. Kemudian muka surat, 6 hingga 8, muka surat 1, kemudian barulah titik.
Baik, artikel dari internet, nama penulis, tahun dalam kurungan titik, kemudian judul, artikel tersebut, kemudian kena tulis, diakses pada bila awak akses, okey, daripada sekian-sekian, okey. Kadang-kadang awak kena cerdik sikit, tulis tarikh ni boleh je hentam, kena cerdik sikit, kadang-kadang tu assignment, tarikh tu tahun saya pernah dapat sebenarnya sebab tu saya cakap, assignment tu tahun sebelum-sebelum ni lah, diakses pada sekian-sekian tahun berapa, tak logik, assignment tu semester ini kita bagi, tiba-tiba bila kita lihat senarai rujukan, diakses pada tahun, contohlah, tahun 2022, diakses pada 2 Mei 2020, jadi tak logik lah, assignment tu baru lagi diberi, tiba-tiba awak dah rujuk ni sekian-sekian, awak dah buat dah assignment tu lebih awal, jadi awak tu manusia masa hadapan ke apa ke, tiba-tiba dah buat dah benda tu, okey. Jabatan Pengangkutan Jalan, okey, ini contoh artikel pada internet, yang tak ada nama penulis, okey. Kadang-kadang kita buka laman web kan, okey, jadi ada maklumat tersebut dan sebagainya. Kita ambil maklumat tu daripada laman web tersebut, okey. Jadi kita namakan laman web tersebut Jabatan Pengangkutan Jalan, titik, kemudian dalam kurungan, TT ni adalah tiada tarikh, okey. Kita tak tahu bilakah artikel itu ditulis, okey. Titik ni adalah tiada tarikh, dalam kurungan titik, kemudian tajuk artikel tersebut Statistik Kemenangan Maut tahun 2005, diakses pada 3 Mei 2020 daripada HTTP copy saja. Okey, yang ni senang, jelas, faham, boleh, mudah. Selalu kita buat. Okey, laporan pendidikan, Hisham Islam 2005, peribahasa sebagai media penyerahan menyelah potensi diri kanak-kanak luar bandar. Ini adalah judul laporan pendidikan. Okey, kemudian kita kena tulis laporan pendidikan yang tidak diterbitkan di mana? Fakultan Komunikasi dan Bahasa Moden Universiti Utara Malaysia. Okey, dah lama sangat ni. Okey. Begitu juga latihan ilmiah ataupun tesis, lebih kurang juga dengan latihan pendidikan. Okey, nama penulis, tahun, kemudian judul, kemudian bagi tahu itu apa? Laporan pendidikan ke, latihan ilmiah ke, tesis ke, bagi tahu. Okey. Kemudian di mana tesis itu boleh diperoleh, terdapat di mana? Okey. Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Okey. Lagi sikit, ini bahan media kaset. Bagaimana kita tulis kaset, namanya, siapa speaker, jawatannya apa, sebagai siapa dalam kaset tersebut, speaker, okey. Tahun, kemudian judul kaset tersebut, kemudian kaset recording nombor, ada nombor rujukan dekat kaset tersebut, okey. Dekat mana kita dapatkan, dekat Sintok, dekat Perpustakaan Sunda Tanah Bahaya, okey. Saya tak pasti ada lagi ke tak, dulu kita ada bilik media dekat atas tu, dekat bangunan lama, okey. Dekat bangunan lama, dekat bahagian yang dijilidkan majalah-majalah, kalau awak pernah pergilah, ada satu tingkat, dekat bahagian tu ada majalah lama-lama, awak boleh selak-selak, dia dah jilidkan, dikumpulkan. Ada jurnal-jurnal, dijilidkan, jurnal-jurnal luar negara dan sebagainya, okey. Dekat tingkat tu ada satu bilik media, kita panggil bilik media ke bilik apa entah, okey. Jadi dekat situ, macam bilik yang awak boleh release tension lah dekat bilik tu, Awak duduk kat situ dan sebagainya, ada kaset dan sebagainya, dekat situ ada. Sir, Okey. kalau kita interview orang tu macam mana? Interview tu lain pula, interview tu, cara menulis ni lain pula, okey. Kita akan tulis nama siapa, kemudian kita akan tulis, tarikh di interview, okey. Kemudian kita akan tulis, judul, kita bercakap tentang siapa. Caranya lain pula. Sekejap saya semak, saya semak APA untuk temu bual, kita panggil sebagai temu bual. Temu bual, temu dalam teks pun ada cara dia, dekat senarai rujukan pun ada cara dia juga. Pengarang. Alah, saya tak bawa buku bahasa Inggeris tu. Yang APA Bahasa Melayu ni tak semua ada. Mana ya?
Lupakan dia. Sekejap ya, saya rujuk, takut salah nanti. Sebab temu bual ni kita jarang buat. Kan dia. Siapa yang bertanya tadi? Bagus mengingatkan saya. Sebab dalam slide ni tak ada rasanya temu bual. Dia kamu tanpa pengarang. Lupakan dia. Sekejap. Temu bual. Okey. Hello, okey. Okey, temu bual, cara dia simple. Patutlah dia tak apa, dia tak renyah ataupun tak bersistematik lah macam yang kita lihat sekarang lah. Kan ada nama, tahun dan sebagainya. Kita tulis saja temu bual dengan siapa-siapa, pada tahun bila-bila, di mana, pada jam berapa. Kita tulis macam itu sahaja. Okey. Tetapi saya nak kena rujuk balik ni. Saya kena rujuk balik apa, buku APA yang bahasa Inggeris punya tu. Bahasa Melayu ni tak lengkap ni. Okey. Maksudnya kita tulis temu bual dengan Profesor Madya Dr. Latif Kamaluddin. Siapa dia? Pensyarah Sains Politik pada 16 Julai 2003, jam 12.50 tengah hari di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia. Okey. Jadi cara tulis dia, bahagian kedua kena masuk anjak ke dalam juga. Okey. Macam buku, macam semua tu kan, baris kedua kita anjak ke dalam. Untuk temu bual pun begitu juga. Okey. Cuma temu bual ni kita tulis macam tu saja. Temu bual dengan Profesor Madya sekian-sekian, siapa dia, pada waktu bila, jam berapa, di mana. Tulis macam itu saja. Setakat ni lah yang saya dapat ni. Okey. Tapi nanti saya akan rujuk balik buku APA tu kat rumah rasanya, bahasa Inggeris punya. Sebab saya rujuk bahasa Melayu ni, bahasa Melayu tak tulis. Okey. Baik, begitu saja. Faham? Temu bual macam tu, faham? Dekat slide tak ada. Faham? Faham, sir. Faham Okey, nanti saya akan rujuk yang APA betul punya bahasa Inggeris tu. Okey. Bahan media kaset, bahan media filem. Okey. Ni filem ni kita nak guna ni untuk kita kritikan sosial filem nanti. Okey. Siapa penerbitnya, lepas tu tahun, kemudian judul filem tersebut, kemudian dalam kurungan filem. Okey. Filem ke, telefilm ke, drama ke, apa ke, kemudian Kuala Lumpur, Eternity. Okey, penerbit. Penerbitnya Eternity, di manakah tempatnya, alamatnya di Kuala Lumpur. Okey. Okey, done. Okey, habis. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Okey, faham? Jelas? Ada apa-apa lagi soalan? Agak lama juga ni, aku boleh habis awal. Cuma saya nak tunjuk kulit buku kan tadi. Okey, tak ada soalan? Ada soalan, faham, jelas? Faham ke tak faham?
Lupa nak record. Tak ada soalan, sir. Tak ada soalan. Okey, sekejap. Saya tutup slide. Saya nak tunjuk buku. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 20, 23. 23. Okey, siapa tak sempat nak scan, tulis nama dekat chat. Tulis nama dekat chat. Okey, sekejap saya buka video. Saya nak tunjuk buku. Dan mendengar. Okey, nampak tak video saya? Okey, kita nak buat buku cerita kanak-kanak. Okey. Jadi dekat depan dia nak kena ada apa? Buku kanak-kanak nak kena ada apa? Semestinya kena ada judul dia.